Pada 8 April 2022, sebanyak 156 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 3,823 dos iaitu 8.9% di dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 62.1%. Sebanyak 314 kes baru telah dilaporkan, iaitu 298 kes hasil ujian ART dan 16 kes adalah hasil dari 483 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 138,261 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 526 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 135,735 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,311 kes, iaitu 54 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,257 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Pelbagai pihak terus menyemarakkan lagi bulan Ramadan dengan majlis keagamaan bagi mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Dalam pada itu, rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta majlis-majlis perundingan mukim dan kampung petang tadi mengadakan kunjungan bertadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 11 orang anak-anak yatim dan penyerahan wakaf keperluan masjid yang diserahkan kepada Awang Akub bin Haji Lamat, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Muhammad Jamalul Alam. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengadakan majlis serupa bersama mu'alaf di Pos Dakwah Kampung Selapun, Daerah Temburong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Aktiviti tahunan ini dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Kebajikan Mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah-Daerah. Rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertahlil bagi ayahanda dan bonda serta ananda ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Persatuan Negara Brunei Darussalam, iaitu Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan Almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga mengadakan majlis yang sama rombongan Kementerian Tenaga, Jabatan serta badan-badan berkanun di bawahnya. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga.
3 buah keluarga yang terlibat dalam musibah banjir di daerah Temburong dan kebakaran rumah serta sebuah rumah roboh di daerah Brunei dan Muara hari ini menerima bantuan kewangan daripada Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan bantuan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pemberian bantuan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM itu antara lain untuk meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Bagi memelihara alam sekitar dan menggalakkan orang ramai menggunakan beg kitar semula, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan melaratkan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik dan kempen Eco Ramadan ke gerai-gerai Ramadan. Kempen turut disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Takaful Brunei Darussalam, Baiduri Bank, Unified National Network UNN, Progressive Sdn Bhd dan Putra Heidelberg Cement Sdn Bhd. Petang tadi, kempen berlangsung di Gerai Ramadan, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Martina binti Haji Tamin, Pengarah Jastri. Sebanyak 1,200 beg guna semula diagihkan kepada para pengunjung di Gerai Ramadan. Inisiatif melaratkan setiap hari tanpa beg plastik ke kedai runcin, restoran dan gerai-gerai diumumkan semasa sambutan Hari Bumi 22 April tahun lalu yang akan dilaksanakan secara berperingkat. So sambutan orang ramai, mungkin mereka sudah terbiasa membawa beg sendiri, tapi alhamdulillah di gerai-gerai ini mungkin kesusahan itu sebabnya makanannya ada yang basah, tapi kalau boleh-bolehnya yang lain itu diorang menggunakan beg guna semula lah, alhamdulillah. Okey, inisiatif penggunaan beg recycle beg ini ia boleh menjaga alam sekitar juga dan juga menggalakkan orang ramai untuk membawa their own recycle bag lah. Kempen Eco Ramadan bersama Jastri pula bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan barang kitar semula terutama apabila membeli makanan tapau. Orang ramai boleh menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan melalui media sosial Instagram @jastri.bn dan @ZeroWestBrunei di sepanjang bulan Ramadan ini. Sendiri untuk membeli makanan di gerai-gerai, terutamanya macam membawa bekas makanan sendiri, membawa macam cawan apa sendiri. Penempatan imam muda dari kalangan pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah di beberapa buah masjid untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih merupakan pendedahan awal kepada mereka untuk sentiasa memelihara hafazan dan membina sifat yakin diri. Pada masa yang sama, ia secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai jemaah menunaikan sembahyang sunat tarawih. Ikuti laporannya bersama Hazimah Jalil. Tahun ini, 67 orang pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah antara yang ditugaskan mengimamkan sembahyang tarawih di 76 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Penglibatan para pelajar ini memimpin sembahyang sunat tarawih menyuntik semangat mereka untuk membina diri ke arah yang lebih baik, terutama sekali dalam hafazan Al-Quran. Para jemaah akan mendapat meraih pahala dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Dan seterusnya insya-Allah akan memantapkan bacaan dan istiqamah saya untuk meniktarafkan hafazan Al-Quran. Kita ni mengimam 20 rakaat setiap hari. Jadinya insya-Allah kita ni dapat memperbanyakkan ibadah. Lepasan-lepasan pelajar Institut Tahfiz pula menyifatkan peluang tersebut adalah bagi memantapkan lagi hafazan Al-Quranul Karim. Juga dapat menguatkan hafazan sendiri, yang mana cara-cara menguatkan hafazan juga memasukkan di dalam solat sunat. Dapat membina sifat yakin diri menjadi imam kepada jemaah masjid. Saya boleh mengeratkan lagi silaturahim bersama jemaah-jemaah masjid.
Penempatan para pelajar berkenaan sebagai imam sembahyang tarawih mendapat respons positif daripada para jemaah masjid. Salah satunya mereka boleh menghafal ayat-ayat Al-Quran terlebih dalam lagi. Adanya dorongan ini dapat membantu imam-imam dan mempermudahkan lagi bagi memudahkan usia ini untuk menghafal dan menghafaz ayat Al-Quran. Bacaan dari segi hafalan dan cara mereka mengimam itu menunjukkan mereka ini benar-benar berkebolehan. Sebagai pendedahan pada mereka untuk menjadi imam sepenuh masa mungkin di masa akan datang. Barangkali dapat memperbaiki dari masa ke semasa bacaan diorang itu dalam sembahyang. Diorang dapat mempraktikkan bacaan ataupun bacaan Al-Quran yang sudah habis diorang pelajari. Memang lumrah orang berpuasa pelbagai menu hendak dirasa. Tetapi bagi peminat minuman cendol, kini terdapat cendol ekspres yang semakin diminati ramai. Cendol ekspres merupakan minuman istimewa keluaran Cendol Ekspres Viral yang diasaskan oleh Muhammad Arif alias Edi bin Rafian. Dengan resepi gabungan dua buah negara iaitu negara Brunei Darussalam dan Malaysia, cendol ekspres ini mempunyai rasa yang sedikit berbeza dari cendol biasa, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Cendol ni sangat terkenal lah di Brunei, antara minuman tradisi di Brunei lah, dan di mana-mana pun waktu apalagi masa Ramadan sudahnya orang cendol tu andang moodnya sudah tu. Di sebalik pelbagai cabaran, Cendol Ekspres tetap mengekalkan ramuan-ramuannya agar terus menjadi pilihan orang ramai. Bagi awang Muhammad Arif, sabar menjadi kunci kejayaannya. Of course kita mesti mau berdoa dan berusaha juga. Apapun yang paling kunci penting adalah jangan putus asa lah. Kejayaan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha dan kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh pengusaha Cendol Ekspres Viral. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam dengan kerjasama bahagian teknologi makluman dalam siaran akhbarnya memaklumkan pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi akan dibukakan bermula Isnin 11 April 2022 pukul 10 pagi. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian atau melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit dengan menaip KHEU jarang, REG jarang, nombor pusat peperiksaan jarang, nombor indeks calon jarang, nombor kad pengenalan pintar calon dan hantar ke 888555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan progresif. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan dan pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Maklumat lanjut email kepada kheuresults@markbrunei.com. Unified National Networks UNN dengan kerjasama Society for Community Outreach and Training SCOT mengadakan aktiviti Pandu Amal Ramadan RCD bagi tahun ketiga. Selaras dengan tanggungjawab sosial korporatnya, UNN telah menaja pembelian barangan keperluan kepada 120 keluarga terpilih. Sumbangan telah diagihkan di daerah Tutong dengan penglibatan 20 sukarelawan. Manakala pengagihan sumbangan bagi para penerima di daerah Brunei dan Muara, daerah Temburong dan Sukang daerah Belait akan bermula esok.